Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu kita dalam kelas pertama sesi PDPR kita. Okey, sebelum ni saya hanya buat pengenalan saja. So hari ni kita nak belajar lah. Okey. Dan kita terus kepada tajuk kita yang pertama, bab kita yang pertama dalam tingkatan 3 iaitu indeks. Okey. Tapi sebelum tu saya nak make sure kamu selepas kamu belajar, okey, pada akhir pembelajaran ini saya harap kamu dapat menyelesaikan sekurang-kurang 3 soalan melibatkan pendaraban berulang. Okey, so kita straight to the point, terus kepada subtopik kita yang pertama. Okey, untuk hari ini kita akan tengok subtopik yang pertama iaitu 1.1 tata tanda indeks. Okey. So, apa dia tata tanda indeks? Apa dia indeks? Okey. Secara ringkas kalau saya tulis macam ni, 2 kuasa 3. Ni biasa kamu nampak kan? 2 kuasa 3. Okey, apa maksud 2 kuasa 3 ni? Okey, 2 kuasa 3 ni sebenarnya, okey, dia adalah 2, kita darabkan lagi dengan 2, kita darabkan lagi dengan 2. Okey, berapa kali kita darab? 1, 2, 3. Sebab tu dia jadi 2 kuasa 3. Okey, so dalam indeks ni sebenarnya 2 kuasa 3 ni kita panggil sebagai indeks lah. Okey, di mana A ini adalah 2 ini adalah asas dan 3 ini adalah indeks. Okey, dan 2 darab 2 darab 2 ini kita panggil sebagai pendaraban berulang. Okey, secara ringkas, okay, secara umumnya, okay, kalau dalam buku memang kita selalu akan tulis, kalau kita kata indeks, okay, kita akan tunjuk contoh secara umum A kuasa N. Okay, yang mana A adalah asas, sama juga, dan N ini adalah indeks. Boleh ya? Okay, contoh lain kalau saya kata 3 kuasa 4. Apa maksud 3 kuasa 4 ni? Asas dia adalah 3, indeks dia adalah 4. So, apa maksud 3 kuasa 4 ni? Kalau kita lakukan pendaraban berulang, kita darabkan 3 ni berapa kali? Yes, 4 kali. So, 3 darab 3 darab 3 darab 3. 4 kali. Boleh ya? Okay, kita straight kepada contoh soalan. Okay, contoh soalan di sini. Tuliskan pendaraban berulang berikut dalam bentuk indeks. Ni senang sangat. Okay. So, macam mana kita tulis dalam bentuk indeks? Kamu tengoklah 5 ni, ini dalam bentuk pendaraban berulang ya. So, kita tengok 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5. Berapa kali diulang? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, untuk soalan ini, kalau kita nak tulis dalam bentuk indeks, 5 kuasa 5. Di mana 5 yang besar ini adalah asas dan 5 yang kecil ini adalah indeks. Okey. Indeks dia bukan hanya terdapat dalam nombor bulat sahaja, 5, 7, 6, 0, 1, 2, 3, so betul kan? Okey. Dia juga ada dalam bentuk perpuluhan, ada dalam bentuk nombor negatif, ada juga dalam bentuk pecahan. Okey. Jangan risau kalau kamu nampak perpuluhan ni, kamu dah risau. Macam mana aku nak tulis? Tulis je lah. Okey. So 0.7 darab 0.7 darab 0.7. Jadi asasnya apa? 0.7. Okey. Dia darab 0.7 ni berapa kali? 1, 2, 3. Jadi 0.7 kuasa 3. Okey. Soalan C. Negatif 3 darab negatif 3 darab negatif 3 darab negatif 3 darab negatif 3. Berapa kali diulang? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So, kita tulis negatif 3 kuasa 5. Okay, biasakan ya, kalau kita tulis nombor negatif, letak tanda kurungan. Okay, and the last one, 1/4 darab 1/4. So, kita nak tulis dalam bentuk indeks, so dia akan jadi 1/4 kuasa 2. Okay, ini pun sama, kita letak juga kurungan supaya kamu tak confuse. Kalau kamu letak 1/4 kuasa 2, nanti bila kamu 1 cukup kuasa 2 ni, 4 tak payah kuasa 2. Sebenarnya 1/4 kuasa 2 ni sebenarnya adalah 1. Tak payah kakak ni, kejap.
sebenarnya okey, 1/4 kuasa 2 ni adalah 1 ni kamu kuasa 2 kan, 4 ni juga kamu kuasa 2 kan. So letaklah tanda kurung kan. Okey, boleh. Okey, next saya nak terangkan pula macam mana nak menulis satu nombor bulat. Nombor bulat ni 64 ni, okey, dalam bentuk indeks menggunakan pelbagai asas. Okey, sekarang ni ada 4 asas, ada 3 asas. Asas 2, asas 4 dan asas 8. Okey, macam mana nak tukarkan nombor bulat dalam bentuk indeks? Okey, kaedahnya kita panggil sebagai kaedah pembahagian berulang. Okey, macam mana? Okey, tengok soalan yang pertama dulu. Kita nak tukar kepada asas 2. So, bila nak tukar dalam asas 2, kamu bahagilah dengan 2. Tapi, kamu tak bahagi macam biasa tu. Kamu tak bahagi macam ni, 64 bahagi 2. Tak. Kita bahagi terbalik macam ni. Ingat tak? Kita nak cari GSTK, gandaan sepenuhnya terkecil, nak cari FSTB, faktor sepenuhnya terbesar. Kita buat pembahagian berulang kan? Samalah kaedahnya. Okay. So, kamu bahagi 64 dengan 2. Berapa kamu dapat? 32. Okay. Bahagi lagi dengan 2. Berapa kamu dapat? 16. Bahagi lagi dengan 2. 8. Bahagi lagi dengan 2. 4. Bahagi lagi dengan 2. 2. Bahagi lagi dengan 2. 1. Berhenti apabila kamu dapat baki 1. Selagi tak dapat baki 1, bahagilah lagi. Okey. So, sekarang macam mana pula nak tulis dalam bentuk indeks? Okey, kamu tengoklah. 64 ni sebenarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Kalau tak percaya, kamu boleh tekan kalkulator. Dapat 64. Okay. Ini dalam bentuk penambahan berulang. So, dalam bentuk indeks maksudnya 64 ini adalah 2 kuasa 6. Senang je kan? Okay. Kita tengok pula macam mana nak buat kalau kita nak tukar dalam bentuk asas 4. Sama kaedah. Okay. Sama juga. Kalau tadi kamu bahagikan dengan 2, kali ini kamu bahagikan 64 dengan 4. Okay. Kalau kamu tak tahu nak congak tak payah congak, guna je kalkulator kamu tu. Apa guna ada kalkulator? Okay. So, 64 bagi 4, kita akan dapat 16. Dah boleh berhenti ke? Belum. Okay. Bahagi lagi dengan 4, kamu akan dapat berapa? 4. Belum berhenti lagi. 4 bahagi 4 dapat 1. Baru berhenti. Okay. So, 64 ini sebenarnya adalah 4 darab 4 darab 4. 3 kali 4. Okay. Jadi, dalam bentuk indeks 4 kuasa 3. Boleh? Okay. And the last one, asas 8. Okay. So, 64 bahagi 8. Kamu akan dapat 8. Bahagi lagi 8. Kamu akan dapat 1. So, berhentilah. Jadi, 64 ni sebenarnya adalah 8 darab 8. Jadi, dalam bentuk indeks, 64 adalah 8 kuasa 2. Boleh ya?